bulan Sya'ban ini, yang di mana malam nisfu Sya'ban antara malam yang juga ditunggu-tunggu. Nisfu itu maksud pertengahan Sya'ban, dan ada fadilat-fadilat dan juga kelebihan yang boleh diberikan. Jadi tetapi sebenarnya ada juga kebimbangan di dalam kita mencari kelebihan, mencari hadis-hadis ataupun tafsir hadis yang boleh dikategorikan sebagai antara kelebihan. Ada juga yang dikatakan tidak sahih. Jadi kita rujuklah kepada ahlinya dalam memastikan bahawa kelebihan-kelebihan yang kita cari, amalan-amalan yang dikatakan boleh dilakukan pada malam nisfu Sya'ban ini berkemungkinan benar dan berkemungkinan ianya hanya sekadar untuk menjadi satu simbol retorik kepada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita dapatkan pandangan yang betul, kita baca juga dengan panduan yang betul dalam artikel-artikel yang betul daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Okey, sebentar lagi kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pendakwah sebenarnya. Saya juga kerap mendengar perkongsian beliau di Instagram live setiap malam sebenarnya. Ada juga perkongsian tersebut. Dan kalau telah bersedia, kita bersama dengan Doktor. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Doktor. Boleh dengar saya dengan jelas ya? Okey, boleh dengar? Ya, Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya Hanif pada pagi ini di MSI. Lama rasanya Doktor tidak bersama dengan kami di set pada kali ini. Kali ini kita hanya sekadar secara virtual sajalah, secara panggilan video. Doktor, mungkin topiknya adalah berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Secara mukadimahnya, permulaannya, mungkin boleh kita ulang kaji semula apa itu sebenarnya malam nisfu Sya'ban, Doktor, silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa poin yang cuba saya nak boleh sampaikan berkaitan dengan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ini. Ya. Kerana ramai yang bertanya tentang isu ini. Jadi sebagai rumusan untuk kita lebih faham dan kita tahu tentang kelebihan bulan Sya'ban ataupun permasalahan tentang isu nisfu Sya'ban. Okey, kat sana ada beberapa hadis yang sahih berkaitan dengan bulan Sya'ban. Okey, ada contohnya Nabi SAW dia banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Hadis ini memang sahih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan kelebihan berpuasa secara umum pada bulan Sya'ban kerana amalan diangkat pada bulan tersebut. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i bahawa Nabi suka untuk berpuasa pada bulan Sya'ban sebab pada bulan Sya'ban amalan-amalan kita akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada beberapa sudut hukum hakam puasa sunat pada bulan Sya'ban. Kemudian ada juga hadis yang berkaitan dengan kelebihan bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban yang tidak sahih, yang tidak benar dan tiada asal. Contohnya satu hadis yang popular disebarkan dalam masyarakat, Sya'ban bulanku. Ataupun hadis lain yang kononnya mengatakan bahawa Allah mengutuskan malam nisfu Sya'ban kepada Jibril. Itu hadis yang tidak benar. Dan kemudian ada hadis kelebihan berpuasa khusus sempena nisfu Sya'ban pun tak ada yang sahih. Maksudnya kalau kita nak puasa pada bulan Sya'ban, okey, sahih. Tetapi spesifik puasa yang khas sempena nisfu Sya'ban tidak sahih. Kalau kita nak berpuasa kerana itu adalah hari-hari putih, Ayyamul Bayd, iaitu hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 dalam Islam, maka itu disunatkan sebab itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW, tetapi dia bukan bersempena dengan nisfu Sya'ban. Kemudian berkaitan dengan nisfu Sya'ban, dekat sana kita tengok ada juga spesifik certain solat khas yang dilakukan sempena nisfu Sya'ban. Contohnya bila orang buat solat nisfu Sya'ban, dia akan solat 100 rakaat. Setiap rakaat dibacakan 10 kali surah Al-Ikhlas. Ini ada diamalkan sebelum ini dan juga di beberapa tempat yang lain. Dan mereka sandarkan ini kepada hadis, tetapi hadis tersebut dinilai palsu oleh ramai para ilmuwan hadis seperti Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibn Al-Jawzi, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Shawkani dan lain-lain. Dan Al-Imam Al-Tartushi dia sebut bahawa salat ini diwujudkan asalnya pada seorang lelaki daripada Palestin, Nablus, pada kurun ke-5 Hijrah. Dan tak ada pun mana-mana daripada kalangan imam 4 mazhab kita, daripada Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan ulama-ulama hadis lain yang menyokong amalan salat nisfu Sya'ban ini. Kemudian tak ada dalil sahih tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban
baik daripada hadis Nabi ataupun daripada perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Ada sebuah hadis yang ada sedikit kritikan, hadis riwayat Ibnu Majah, tentang Allah mengampunkan dosa hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban. Hadis tersebut pun tidak menunjukkan sebarang kelebihan signifikan khusus pada malam nisfu Sya'ban, sebab dalam hadis sahihain riwayat Bukhari dan Muslim, setiap malam Allah akan bersedia mengampunkan doa-doa istighfar daripada hamba-Nya yang meminta ampun ataupun berdoa kepadanya, dan ini tidak dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi sebahagian daripada ahli Syam, dulu ahli Syam ni tempat-tempat di Jordan, di Palestin, daripada kalangan tabi'in dulu, Khalid bin Ma'dan yang dilihat sebagai antara orang yang terawal memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan kata-kata dia tambah beberapa kesungguhan lah dalam beramal pada malam nisfu Sya'ban, yang disandarkan daripada hadis Nabi Daud alaihi salam, tapi hadis tersebut tidak juga sahih. Maka ramai daripada para ulama yang dulu, mereka ini lebih strict macam Imam Malik, Atha' bin Abi Rabah, yang mana mereka ini bertegas, mereka tak mau untuk nak nampakkan satu speciality pada malam nisfu Sya'ban. Yang sahih, kita nak puasa sunat seperti biasa, nak puasa banyak-banyak pada bulan Ramadan, itu yang sahih daripada Nabi SAW, kerana pada bulan Sya'ban dia adalah bulan ataupun satu sistem tahunan yang amalan kita diangkat. Tetapi amalan kita diangkat tidak terhad pada bulan Sya'ban, tetapi juga pada setiap hari, pada setiap hari Isnin dan Khamis. So itulah apa yang boleh saya ulas sikit tentang isu bulan Sya'ban. Ya, betul. Dan isu ini sebenarnya mungkin ramai yang kurang cakna kerana kita kebiasaannya tahu berkenaan dengan nisfu Sya'ban itu sendiri. Doktor mungkin boleh melihat kenapa adanya salah fahaman sebegini dalam merencanakan bahawa keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu sehingga ianya berlebihan daripada perkara-perkara ini. Mungkin bagaimana sebenarnya kita yang membaca ini boleh membezakan ataupun mengetahui berkenaan dengan hadis yang betul dan juga sebaliknya itu, Doktor? Doktor boleh dengarkan saya? Okey, saya boleh dengar. Ya. Saya bertanyakan soalan berkenaan dengan kenapa sebenarnya perkara salah fahaman ini berlaku, Doktor? Antara salah faham yang berlaku adalah kerana tersebarnya banyak hadis-hadis palsu di kalangan masyarakat. Dan kadang-kadang kita boleh nampak sebelum masuk bulan Sya'ban, orang sebarkan hadis-hadis berantai yang berikan ancaman, siapa yang tak sebarkan dia akan dapat balasan sekian. Sedangkan hadis-hadis sahih yang berkaitan bulan Sya'ban itu sudah ada. Cuma bila kita tak menjaga disiplin kita dalam bab hadis ini, maka itulah implikasi dia. Okey, Doktor, mungkin menjelang malam nisfu Sya'ban juga, ni malam pertengahan Sya'ban menjadi jambatan kepada menuju Ramadan. Ramadan ni juga adalah satu Ramadan dalam kita menyantuni dengan istilah norma baharu ini. Mungkin Doktor boleh berikan nasihat kepada muslimin muslimat bagaimana sebenarnya untuk kita sama-sama patuhi segala peraturan yang diberikan dan dalam masa yang sama kita boleh jalankan tanggungjawab dan ibadah kita pada bulan Ramadan nanti, Doktor. Baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Bulan Ramadan adalah ibarat tetamu yang kita tunggu-tunggu. Ada orang bila nak menyambut tetamu ini, dia bersikap sembrono. Ada orang acuh tak acuh. Ada yang menunggu menanti sekian lama, yang sangat memuliakan tetamunya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini Allah kurniakan kita sebulan sahaja dalam masa setahun. Maksudnya dalam 365 hari kita, yang mana Allah bagi kita nikmat macam-macam, bagi kita kesempatan sibuk dengan dunia. Tapi bila Allah kurniakan Ramadan 30 hari ini, Allah nak uji kita. Adakah sebulan dalam setahun, dari sebulan daripada 12 bulan ini kita boleh khususkan ataupun kita boleh ingat pada Allah, kita boleh jadikan Allah ini lebih special dalam hidup kita. Kalaulah seandainya sebulan pun kita tak mampu, kita malas, maka Allah jadikan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan sebagai peluang untuk nak kita rebut. Last call. Dan kalau kita malas juga 10 malam terakhir itu, kita tak mampu juga untuk nak khususkan diri kita dengan Allah Azza wa Jal,
Allah bagi peluang untuk nak kita cari pada malam-malam hari ganjil, 10 malam terakhir itu, 23, 21, 20. Kalaulah kata malas juga tak boleh, Allah bagi lagi last chance pada malam 27, kalau betul-betul sama ada kena malam Lailatul Qadar pada 27 ataupun tidak. Itu adalah Allah nak uji. Takkan satu malam pun kita tak boleh nak luangkan masa kita untuk Allah Azza wa Jalla setelah Allah kurniakan kita 365 hari dalam masa setahun. Ya, baik. Itu antara peringatan. Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Terima kasih banyak-banyak semua. InsyaAllah nanti kita akan tengok lagi perkongsian doktor di Instagram Live ya. Teruskan berkongsi doktor. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu dia Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, antara pendakwah yang kerap berkongsi berkaitan dengan kesahihan sebuah hadis, kerana itu adalah bidangnya, ilmunya, dan juga beberapa perkongsian berkaitan dengan hal ehwal agama.